Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari yang sangat bertuah untuk Ayah Haji. Ayah Haji ada buat temu janji untuk berjumpa insan hebat yang telah Ayah Haji kenal lama dulu tapi belum pernah berjumpa muka. Iaitu Yang Mulia Dr. Tengku Asmadi, motivator terkenal, pakar motivasi, selebriti TV, macam-macam TV dia ada. Kemudian dia juga menjadi usahawan, jutawan berjaya dalam bisnes Atomy. Ayah Haji juga bersama dengan Dr. Tengku dalam bisnes ini, mendapat bimbingan secara direct daripada Dr. Tengku. Dan apa lagi yang menggembirakan Ayah Haji? Setelah Dr. Tengku alami kemelut ujian dalam urusan bisnes dan segalanya, dia berjaya atasi dengan tenang dan tabah. Ayah Haji lihat sendiri, inilah Dr. Tengku, memang tenang, memang sabar. Ayah Haji sendiri waktu ada kemelut macam marah-marah, nak marah orang. Dr. Tengku tenangkan Haji. Kita cakap apa? Haji tenang-tenang saja. Biar saya di depan, biar saya yang mula, biar yang saya yang dan terbukti. Doktor dah atur segalanya. Jalan sudah direntas dengan cantik. Dah tak ada duri ranjau. Malahan kita dah boleh bersama doktor untuk menuju kejayaan dalam bisnes ini dengan tenang. Hari ini ya Allah, bersama dengan Dr. Tengku, istimewa Ayah Haji buat bicara hati, wawancara khas bersama Dr. Tengku. Ayah Haji ada di depan Dr. Tengku ni. Tak nak duduklah sebelah dia. Dia depan Haji ni. Nampak? Dia depan Haji ni. Tu dia depan Haji tu. Dia depan Haji. Pasal kita jaga juga walaupun di rumah kan. Jaga COVID. Okay. Baik, soalan pertama ya, lalui segala dugaan yang mencabar ini, sekarang doktor dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah. Apa rasa doktor setelah Allah uji, kemudian dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah mengerjakan umrah? Tolong doktor ceritakan apa yang doktor rasa. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang menonton video ini. Pertamanya sekali, betul, saya telah pun bersetuju untuk bersama dengan jemaah yang dibawa oleh Tuan Haji Mokhtar ini, iaitu apa, Kashwar Travel. Kashwar Travel. Nama untuk Rasulullah. Kashwar Travel, untuk bersama-sama ke Mekah dan Madinah, insya-Allah, kalau dijadualkan pada pertengahan bulan Januari nanti. Kali terakhir saya pergi umrah adalah pada tahun 2011. Bermakna saya sudah tinggalkan kota suci Mekah tu dah 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Jadi kerinduan itu hanya Allah sahaja yang tahu. Mereka yang pernah sampai ke bumi Allah ni, bumi barakah ni, hanya Allah sahaja yang tahu dia punya kerinduan. Meronta-rontanya hati itu nak pergi. Jadi ada kalanya kita ada duit, tapi kita tidak ada masa. Ada kalanya kita ada masa, tapi kita tidak ada duit untuk pergi. Dan ada ketikanya kesihatan pula tidak mengizinkan. Wabak misalnya datang dengan pandemik, semua kita tak boleh nak pergi. Jadi oleh sebab itu, pada saya lah, halangan-halangan selama 10 tahun ni satu halangan yang cukup lama, cukup panjang. Kan 10 tahun Allah tak jemput ke bumi Allah ni, Mekah Madinah ni, satu tempoh yang sangat panjang. Jadi apabila datangnya pandemik, dulu bukan saya tak nak pergi. Kadang-kadang ketika kita dah ready nak pergi, berlaku kesempitan dari segi keuangan, ada perkara yang perlu didahulukan. Ialah maklumlah, anak ada 9 orang. Jadi keperluan anak itu perlu diutamakan. Dan ada ketika pula duit dah ada, tetapi dalam keadaan kesibukan yang amat sangat, yang mana tak sempat. Bila kita sibuk pejam celik, tengok tu dia. Kan? Rupa-rupanya 10 tahun. Jadi apabila datangnya pandemik, apa yang berlaku adalah training bisnes saya sangat terkesan.
kena tak ada income langsung, kosong income dari segi dunia latihan. Ceramah pun tak banyak, walaupun secara online tak banyak. Kalau ada pun bayarannya tak seperti mana perjumpaan training face to face. Jadi kita kena terima hakikat bahawa semua orang berdepan dengan masalah keuangan. Bukan saya mungkin bernasib baik ketika tahun lepas bila saya bersama dalam satu bisnes bersama dengan Tuan Haji Makhtar juga, yang mana tahun lepas saya mungkin bernasib baik walaupun saya join bisnes masa tu bukan atas keadaan keperluan keuangan yang mendesak. Sebab masa tu saya suami isteri baru saja saya baru masuk umur 55, jadi EPF ni banyak. Kemudian isteri pula masuk umur 55, EPF dia pun banyak. Jadi kami tak berdepan dengan tekanan keuangan. Tetapi orang sekeliling kami, adik-beradik, kawan rapat, ya, jadi mereka ni hilang pekerjaan, berdepan dengan masalah kewangan dan sebagainya. Maka di situ saya datang dalam fikiran saya, apakah yang boleh dilakukan sepanjang pandemik? Bisnes yang bentuk macam manakah yang boleh dibuat sepanjang pandemik? Jadi oleh sebab itu bila dicari, difikir dan sebagainya, alhamdulillah Allah lorongkan kepada satu bisnes shopping mall online, iaitu Atomy, yang diasaskan di Korea Selatan. Tapi bukan mudah sebenarnya untuk saya terima peluang bisnes ni, sebab ia melibatkan nama besar, dia melibatkan kredibiliti saya. Jadi kalau bisnes tak betul, orang akan salahkan saya. Jadi apabila saya dah mengkaji semua dari segi syarikat, produk, sistem dan segalanya, saya puas hati, maka saya berikan jiwa saya untuk menggerakkan bisnes itu dan ingin membantu seramai mungkin umat Islam yang berdepan dengan masalah kewangan untuk sama-sama mencipta pendapatan. Dan alhamdulillah selama 8 bulan saya antara orang yang menaiki ranking laju. Dia ada 7 ranking tau, daripada bawah sekali Sales Master sampai Imperial Master ada 7, saya boleh capai ke ranking yang keempat, Star Master dalam hanya masa 8 bulan. Bermakna bila saya naik di atas, ramai di bawah saya yang mendapat pendapatan ribuan ringgit setiap bulan. Dan itulah kepuasan, keseronokan yang hanya Allah saja faham, bagaimana bila kita melihat orang dapat keluar daripada masalah kemelut kewangannya. Tetapi seperti mana yang diketahui, yang dah dinyatakan, disebutkan, ketika bisnes sedang berada di puncak, maka ada yang tak puas hati, ada yang rasa tergugat, ada yang iri, ada yang atas agenda yang dia sendiri tahu kenapa, maka diserang, dibongkar, dituduh, ditomah, difitnah. Sehingga kan saya ni sendiri dikatakan sebagai seorang pastor yang memurtadkan orang Islam, menjalankan agenda Kristian dan hati hitam, dan dapat dibayar untuk buat kerja ni. Itu adalah tomahan-tomahan yang sangat mengguris hati dan perasaan. Tetapi saya ingat pesan guru. Apa pesan guru saya? Kalau dia seorang orang tasawuf, jadi dia kata, kalau orang tahu apa yang engkau tahu, mereka tak akan kata, mereka tak akan buat apa yang mereka buat. Jadi di situ, kenapa dia berkelakuan sebegitu? Sebab mereka tidak tahu, mereka tidak faham, mereka tidak jelas, ya, mereka tidak cuba mencari. Dan kebanyakan yang saya tengok yang menulis, yang membuat posting, yang mengeluarkan pandangan dan sebagainya, termasuk ustaz-ustaz yang ada nama, bila dia bercakap, mereka tidak cukup bertabayun. Contoh misalnya, bila mereka yang nak memfitnah, dia mudah saja. Contoh, katalah saya nak fitnah orang. Saya tanya kepada ulama. Kita kata, Ustaz, apa hukum apabila orang melakukan zina dengan isteri orang? Kan? Apa jawapan Ustaz tu? Dia akan berikan kupasan lah, hukum melakukan zina dengan isteri orang. Dia balik saja, tengok kan aku dah kata, Pak Ali tu hukumnya, apa dia? Pak Ali ni dah berdosa besar, neraka tempat Pak Ali ni. Sebab apa Pak Ali? Tengok, ulama kata apa, mufti kata apa, tengok orang melakukan zina dengan isteri orang, ini dia, hukum dia macam ni. Maka dia ambil soalan tu, dia kata Pak Ali buat macam tu. Dan begitulah juga kan yang berlaku dengan Atomy, yang dia kata, apa hukum apabila ada satu syarikat menjalankan agenda kristianisasi? Pasti mufti, ulama akan keluarkan hukum. Tetapi yang persoalan paling besar, apa bukti, apa fakta
Apa hujah yang kata Pak Ali itu telah berzina? Ada saksi 4 orang? Ada tak bukti nyata? Ada tak yang kita tuduh Pak Ali itu? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita tak boleh kata Pak Ali buat. Begitulah juga dengan atomi. Ada tak bukti, fakta, sama ada risalah ke, aktiviti ke yang memurtadkan orang Islam ke, orang Islam yang dah murtad ke, ataupun ada keluar satu statement kenyataan daripada syarikat atomi mengatakan dia nak buat murtadkan orang Islam. Ada tak? Tak ada. Sebab itu bila dibawa isu ini ke JAKIM, ke pejabat mufti, mereka tidak ada bukti yang jelas, bukti yang nyata. Yang ada hanyalah persepsi, andaian untuk mainkan sentimen, untuk jatuhkan bisnes. Jadi bila saya kena hentam kiri kanan depan belakang, saya bukannya bodoh. Kita pun tahu bila kita dituduh ada 3 keadaan. Dia mungkin betul, kita salah. Atau dia mungkin salah, kita betul. Atau dia betul, kita betul. Bab khilaf ni, dia boleh betul, kita boleh betul. Bab sentuh orang isteri bila ada wuduk. Dua-dua yang nak pegang pandangan, mana peganglah. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada dalil. Jadi oleh sebab itu keadaan boleh macam tu. Jadi oleh sebab tu saya telah kumpulkan 4 orang panel dalam bidang fiqh, muamalah, maqasid, belajar kepakaran sampai PhD untuk berikan pandangan. Masa tu bulan 11, saya pun dah ready. Kalau katakan panel muzakarah kata hukumnya subah haram, saya dah berhenti. Tetapi setelah 5 jam dibentangkan, diberi segala fakta, info, website, semua dah beri. Mereka tengok, mereka kata apa? Hukumnya harus dan halal. Tidak ada bukti kukuh. Tidak ada satu tu tunjuk gambar. Dia cuba cari ada tak orang Islam, tak ada. Kan? Jadi oleh sebab itulah maka dikatakan secara muafakat kata hukumnya harus. Di situlah kami jadi kuat. Dan sebab itu bila orang kata apa, orang tuduh macam-macam, orang fitnah keluarga saya masa tu saya berpandangan Allah nak bagi pahala dekat saya. Kan? Saya umpama masa tu ada bakul besar kan, orang fitnah, orang mengata berbakul-bakul masuk ni, berbakul-bakul masuk pahala. Kan? Masa tu bila orang fitnah kita, pertamanya sekali apa berlaku? Pahala dia kita dapat. Kalau dah habis pahala dia kita dapat, akhirnya dosa kita diambil. Tak nak ke macam tu? Dan sekarang saya dah bebas daripada fitnah. Saya rasa zaman fitnah tu sebenarnya Allah sayang saya. Allah sayang saya. Sebab tu Allah biarkan orang nak fitnah, nak mengata, mengutuk, mencerca saya. Allah sayang saya sebab saya kutip pahala pagi, petang, siang dan malam. Jadi oleh sebab itu, bila dah ada peluang, sekarang ni duit dah ada, masa pun ada. Jadi apa pilihan? Dan pintu pun dah dibuka untuk pergi mengerjakan umrah. Jadi apa pilihan? Maka pilihan saya, bila sudah sampai masa begini, saya tak nak tunggu-tunggu lagi. Saya nak mengerjakan umrah, saya nak beribadah di sana, saya nak bermunajat di sana, saya nak berdoa di sana, saya nak minta ampun daripada Allah di sana, saya nak bersyukur di sana, kerana tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada bumi Anbiya itu tadi. Masya-Allah. Allahu Akbar. Terharu Ayah Haji dengar. Doktor betul lah ya. Jadi sebagai soalan sebelum Haji nak tanya lagi, okey, doktor dah banyak wang, dah berjaya, kan? Masa pun sudah ada, kan? Sempadan negara sudah dibuka untuk melancong dan sebagainya, kan? Tetapi doktor memilih untuk menjadi tetamu Allah umrah. Padahal banyak tiket kan, dapat hadiah atomi itu semua. Kenapa tak nak pergi melancong ke Istanbul, ke Los Angeles, ke bersama keluarga bercuti? Kenapa doktor memilih untuk pergi umrah? Menjadi tetamu Allah. Tolong doktor bicarakan dari hati. Sila doktor. Okey. Kenapa pilih pergi umrah dulu? Sebabnya mudah. Apabila kita nak buat apa saja kerja kita, kita kena utamakan Allah dan Rasul dulu. Selesai bab mengutamakan Allah dan Rasul, barulah kita tenang nak pergi sonok-sonok, suka-suka, makan angin. Kalau tak selesai ziarah tempat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, saya rasa macam ada sesuatu yang tak lengkap. Jadi begitulah kita, bila kita ada duit lebih, kan, walaupun kita tak pergi umrah, duit lebih tu utamakan Allah dan Rasul dulu. Infakkan dulu,
tolong orang miskin dulu, beri mak ayah kita dulu, barulah kita nak enjoy duit tu. Bukan kita terus utamakan beli beg baru, tak ada duit, kita cakap kat mak, nak bagi duit kat mak, tak ada duit. Maknanya kita tak utamakan Allah dan Rasul dulu. Jadi kita utamakan Allah dan Rasul dulu, dan insya-Allah dengan kita buat keadaan sebegitu, saya sangat yakin Allah akan berikan rezeki berlipat kali ganda lagi daripada apa yang kita dapat, insya-Allah. Allah Akbar. Kalau boleh Ayah Haji kata, okey, maknanya seolah-olah setelah melalui ujian, sekarang Allah nak beri khabar bahawa mari jadi tetamu aku. Masya Allah. Mari jadi tetamu aku di Baitullah. Kisah benar untuk umrah, orang yang kaya belum tentu sampai, orang yang berpangkat berkuasa belum tentu sampai. Tapi Alhamdulillah, Dr. Tengku sekarang dipilih sebagai tetamu Allah. Ayah Haji percaya Allah suruh doktor pergi bertemunya, bermunajat. Allah nak beri penghargaan, ganjaran atas segala yang doktor dah lakukan untuk perjuangan di jalan Allah, buka rezeki kepada ramai orang. Maka ini adalah kerja ibadah. Betul lah, Allah suruh kita bersyukur atas nikmat yang terima kasih, tahniah doktor. Kerana doktor sekali lagi bagi contoh pada siapa yang mendengar dalam video ini, yang Ayah Haji sebagai penceramah biasa-biasa pun sebut, utamakan dulu kerja-kerja ibadah, pergi berdoa pada Allah, nanti balik Allah akan buka pintu rezeki yang luas lagi, bukan untuk diri sendiri sudah. Ya. Sebab doktor sekarang membuka jalan yang luas untuk ramai Alhamdulillah. siapa saja yang nak keluar daripada kemelut keuangan. Ayah Haji bersama, kenapa? Kerana doktor. Allah Rabbi, Allah Rabbi. Ayah Haji juga orang tua yang bukan perlu sudah wang-wang untuk kehidupan biasa. Tetapi Ayah Haji juga sama matlamat dengan doktor. Kerana nak beri ruang dan peluang kepada ramai sebab di luar. Sebab dia begini je sebenarnya Ayah Haji ya. Apabila Allah beri kita nama yang besar, Allah beri kita pengaruh, Allah berikan kita kelebihan boleh bercakap, Allah berikan kita skill, Allah berikan kita follower yang ramai, maka semuanya itu adalah satu amanah besar sebenarnya yang Allah beri kepada kita. Betul. Untuk apa sebenarnya amanahnya itu? Adalah untuk membawa mereka itu dekat dengan Allah, kembali mengenal Allah dengan cara kita masing-masing. Ulama yang pergi belajar ke Al-Azhar, jadi mufti, jadi qadi, mereka ilmuwan, tokoh, mereka ada cara mereka. Tetapi saya yang sekolah sekular, yang buat bisnes hari-hari, bukan bermakna saya boleh berkata bahawa saya tidak perlu mainkan peranan membawa kerja dakwah pengislahan. Tidak. Bermakna saya boleh buat dalam kapasiti ruang yang Allah berikan kepada saya. Sebab di penghujungnya nanti Allah dah kata yang akan dinilai itu adalah hati kita. Apa yang kita buat, hati kita. Dan Allah pun kata, Iblis pun kata, dia akan sesatkan semua umat Nabi Adam ni. Semua. Ya, yang kaya akan disesatkan dengan hartanya, yang berilmu akan disesatkan dengan ilmunya, yang apa ni ada pengaruh akan disesatkan dengan kedudukan dan kuasanya, kecuali hanya seorang saja, satu golongan saja, iaitu itulah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Biarlah kita ni seorang usahawan, ikhlas. Biar kita sedang buat network, ikhlas. Biar kita seorang guru, ikhlas. Kita jutawan, ikhlas. Inilah orang yang dikatakan satu golongan yang akan ke syurga Allah, insya-Allah. Amin, 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 amin. Terbukti tuan-tuan, sahabat-sahabat yang mendengar, sepanjang Ayah Haji ikut meeting bersama doktor, dia cukup ikhlas, dia tak kira masa, dia tak kira kehidupan dia yang lain. Kalau meeting kadang-kadang sampai pukul 1-2 pagi, selagi orang tak keluar Zoom, doktor tak akan keluar. Tanyalah apa saja, itu bukti keikhlasan. Doktor, ya, memanglah Ayah Haji tahu kalau kita nak bercakap panjang-panjang ni. Betul. Tapi cukup sekadar itu dah boleh kongsi dengan rakan-rakan bagaimana sedikit perjalanan doktor menghadapi kemelut kehidupan. Bukan senang-senang nak hadapi begitu semua, dan doktor sudah berjaya dan sekarang jalan sudah dibentang luas. Siapa nak berjaya? Mari ikut. Mari ikut. Sebab siapa yang ikut tim doktor yang mulia Dr. Tengku sendiri yang akan bimbing.
dan leader-leader yang lain. Tapi Dr. Tengku sendiri akan bimbing bukan alang-alang, bimbing sampai berjaya. Terakhirlah untuk wawancara khas ini, sejarah di hari ini, wawancara terakhir. Yang mulia Dr. Tengku, InsyaAllah. Ayah Haji juga selalu mengikut doktor. Malahan dulu-dulu yang belum kenal bersua muka pun banyak beli buku doktor. Allah. Kenapa? Nak cedok ilmu itu. Sebab Ayah Haji pun buat juga motivasi yang suam-suam kuku nak rujuk buku. Jadi antaranya rujukan buku daripada Dr. Tengku. Sekarang bukan rujukan buku, direct daripada kata-kata mutiara bicara hati Dr. Tengku. Berikan sedikit sebagai rumusan akhir, tetapi sebagai pesanan, pedoman, panduan, kata-kata semangat kepada siapa yang mendengar, daripada yang kecil sehingga yang dewasa yang ingin berjaya dalam kehidupan dunia. Berjaya bukan setakat berjaya-berjaya biasa. Hidup berjaya dari segi keuangannya, dari segi kehidupan keluarganya, dari segi ibadahnya. Masya Allah, berinfak sana, berinfak sini. Ayah Haji dah merasa waktu Ayah Haji dulu minta, doktor, mari Ayah Haji bulan puasa nak bagi buffet kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak tahfiz. Masya Allah, Doktor atur sekejap saja. Janganlah cerita berapa ribu, banyak ribu lah. Okay? Maknanya bila ada duit, kita boleh hidup bahagia dan membahagiakan orang lain. Tolong berikan kata-kata nasihat, panduan lah, sebab doktor melalui semua. Sila doktor. Okey. Yalah Tuan Haji kan alang-alang dah jumpa, bukan boleh buat rakaman selalu. Sesekali buat rakaman ni kita buat rakaman betul-betul. Baik. Boleh petik-petik, boleh sunting-sunting nanti kan. Insya-Allah. Okey. Saya ni bukannya orang yang hafal Quran, ahli tafsir, tidak. Tetapi apabila saya jumpa satu dua ayat, saya cuba memahami ayat itu dan saya cuba mencari dalam kitab-kitab tafsir terjemahan. Sebab nak baca Arab tak mampu kan. Jadi oleh sebab itu kita cuba menyelami apakah maksud-maksud di sebalik ayat-ayat itu. Antara ayat yang menjadi pegangan hidup saya sampai ke hari ini dah 30 tahun adalah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Iaitu tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk mereka itu menyembah aku, beribadat kepada aku. Jadi ayat itu pendek, tetapi konsep beribadat yang disentuh dalam ayat itu yang perlu kita fahami. Dan saya lihat kita kena faham, dan memang selalu pun ustaz-ustaz jelaskan bahawa ibadat itu bukan sekadar puasa, zakat, baca Quran, pergi umrah, buat haji, solat malam, qiyamul lail. Bukan setakat itu. Tetapi bila kita kata tentang ibadah itu, dia merangkumi semua ruang lingkup kehidupan kita. Sehingga kan boleh kalau mampu 24 jam sehari dan semalam, apa yang kita buat semuanya mendapat ganjaran pahala kebajikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika kita bercakap ni, kita harap Allah terima sebagai pahala kebajikan. Yang mendengar supaya menjadi pahala kebajikan. Kita bangun tidur, kita tidur pun pahala kebajikan. Kita bilik air pun mendapat pahala kebajikan. Jadi bila kita dah faham tu, maka kita pegang. Dan untuk menjadikan kehidupan kita ni ibadah, tidak dapat tidak, kita kena sentiasa buat yang terbaik. 20-30 tahun saya laungkan kata-kata ini dalam kursus-kursus terutama dengan anak-anak. Do your best. Do your very best. Maksudnya tadi, lakukan yang terbaik supaya kita tidak ada kekesalan dalam hidup kita. Orang tanya saya, kenapa saya ni seolah-olah ada sentuhan emas? Apa yang saya buat semua jadi. Saya kata bukan. Allah izinkan sebab Allah dah kata kita cuma buat yang terbaik dan serahlah pada Allah. Yang masalah kita serah pada Allah, kita sendiri tak buat yang terbaik. Kita nak berjaya dalam bisnes, kita tak buat sungguh-sungguh. Kan? Kita buat bisnes tu sekadar ala kadar. Waktu rajin buat, waktu tak rajin tak buat. Kalau tengok saya bila saya buat bisnes yang Tuan Haji Mokhtar bersama dengan saya atom ini, saya buat, saya berikan jiwa pagi, petang, siang, malam. Kan? Siapa nak datang jumpa saya tu kan, okey datang. Kan? Tuan Haji kata nak jumpa saya terus kata tengok, okey datang. Kan? Walaupun seorang, bukan mana Dr. Tengku Asmadi dia dah sekarang ni ada ramai network bawah dia akan pilih-pilih orang, tak. Kan? Siapa nak datang-datang, orang yang berkehendak untuk berjaya, saya akan jumpa. Jadi oleh sebab itulah kita buat apa sahaja dalam hidup kita,
always do your very best. Buat yang terbaik, sebab itu yang Allah suruh, kan? Dan kena ingat bahawa hidup ini is a matter of choice. Hidup ini adalah pilihan. Okay, ia adalah by choice. It's not by chance. Bukan kebetulan. By choice. Kita pilih. Sebab itu bila kita lihat Nabi SAW telah pun nyatakan innama a'malu bin niat. Setiap amalan itu adalah niat. Jadi bila kita nak buat sesuatu, kita niat kita apa? Kita pilih itu kenapa? Apa niat kita pilih sesuatu perniagaan, sesuatu pekerjaan, sesuatu perkara dalam hidup kita. Dan insya-Allah bila kita tahu bahawa kejayaan itu adalah pilihan yang apabila kita berjaya sebab kita dan diizinkan Allah, kalau kita gagal sekalipun sebab kita yang menggagalkan apa juga peluang. Dan insya-Allah bila kita faham kehidupan ini, maka kita tidak kegagalan bukan lagi pilihan tetapi kejayaan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Tengku, kata-kata mutiara yang sungguh bermakna. Ayah Haji berdepan dengan doktor sendiri, dengar daripada mulut doktor sendiri, memang yang lahir daripada jiwa yang ikhlas. Kalau pernah ingat Haji punya bicara motivasi, Haji selalu sebut the power of love, kuasa cinta dalam kerja dan kehidupan. Doktor ada segala. Apa yang Haji selalu ingat? Jalani kehidupan dengan kuasa cinta yang pertama, ceria. Memang dia sambut Ayah Haji dengan wajah yang ceria. Ayah Haji belum masuk, dia dah keluar. Ikhlas terbukti dari segi kerja, menangani kemelut semua, nak bantu semua orang, buat meeting sampai pukul 1-2 pihak pagi. Mana ada orang yang dah kaya, dah jutawan, peduli apa kau? Tapi ini ikhlasnya dan bersedia membantu siapa saja. Tadi doktor sebut memang buat kerja sebagai ibadah, innamal amal lebih niat. Itu memang niat kerana Allah, bukan kerana dia nak enjoy sendiri. Dan memang dia taat perintah Allah. Sebab dalam perjalanan nak melakukan usahawan bisnes ini, tadi doktor sebut waktu ada kemelut besar, dia sudah berserah dengan pakar, dia rujuk. Kalau ini haram, saya terima. Kalau ini boleh, memanglah saya akan teruskan. Kan? Karena nak taat kepada perintah Allah, dan terbukti dalam ekonomi juga sudah ada kita punya panel syarah yang mengesahkan, ada ustaz rujukan yang mengesahkan. Maka yang kita buat ini adalah kerana taat dan patuh kepada perintah Allah. 9/10 perniagaan adalah sumber rezeki umat manusia yang sebenarnya yang Allah suruh. Nabi ajar sebagai Nabi, sebagai orang businessman yang percaya, tapi dia habis harta untuk perjuangan. Kita pun sama. Dan akhirnya dalam kuasa cinta yang Haji sebut apa? Kan yang membezakan kita, ada orang pandai cakap saja, tak amal. Tapi doktor, apa yang dia cakap, Haji sebut tadi, daripada dulu dia amalkan segalanya. Nak tahu lebih lanjut, datang waktu menjanji jumpa doktor sendiri. Alhamdulillah. Doktor, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Tuan Haji. Kata-kata akhirlah. Kata-kata akhirlah. Kata-kata akhir yang boleh saya katakan bahawa dalam hidup kita ini, buatlah satu keputusan yang menguntungkan diri kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Jangan kita buat satu-satu keputusan yang merugikan kita dan merugikan mereka yang ada di sekeliling kita. InsyaAllah. Baik. Terima kasih doktor. Masa yang diberi sangat berharga. Temu janji Ayah Haji dengan izin Allah, walaupun ada halangan-halangan yang Haji dah sebut doktor tadi. Haji dah risau, kenapa ni? Allah tak nak suruh saya Haji jumpa doktor ke? Adalah Haji cerita kemudian. Tapi tengok, Alhamdulillah akhirnya niat kerana Allah. Dan video ini mudah-mudahan menjadi rantaian pahala untuk kita doktor. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih Tuan Haji. Isteri, keluarga, semua anak-anak. Baik. Supaya semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, berbagi rezeki dan kejayaan kepada insan lain. Tahniah kepada doktor, kepada Tuan Nurul dan semua anak-anak doktor semua yang sudah berjaya naik pentas untuk kejayaan dalam ekonomi dalam rangkaian DTA Lubuk Rezeki. Doakan Ayah Haji akan bersama. Saya yakin bersama dengan doktor semua orang boleh berjaya. InsyaAllah. Amin. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi terima kedatangan Haji daripada Sabah ni. Usul nak jumpa doktor ya. Allah aturkan, Allah rancang. Dari rindu sangat. Itu yang hebat. Kan sebab bila kita bersama dalam bisnes,
Jadi ada pertemuan Saban Minggu, walaupun berjauhan, maka rasa kenal tu dah lama. Masya Allah. Macam tu. Dan ni lepas tu bukan setakat jumpa hari ni. Ini adalah pertemuan yang bersemuka pertama, untuk selepas itu 2 minggu duduk sekali ke umrah nanti. Ayah tak sebut tadi, doktor dah sebut. Maka hari ni juga Ayah Haji bertuah. Bukan saja baca buku doktor, ikut bisnes bersama doktor, yang doktor bimbing siang malam, dan kadang kita nak bantu orang lain kan. Ya, betul. Doktor juga sudi bersama nanti kita jadi tetamu Allah, sebab Allah nak suruh doktor pergi berehat sambil ibadah di sana. Amin. Dan doktor pula memilih bersama dengan travel yang Ayah Haji atur, Koshwa Travel. Terima kasih banyak doktor. Itulah sebenarnya masa saya nak pergi tu ramai ramai rakan-rakan hantar pamphlet ni. Memang. Kan masa semua rakan kawan dah ke ustaz ni, kawan kawan gitu. Kan memang kawan-kawan dah ke. Tapi bila saya tengok satu benda, saya kata dekat isteri saya, saya kata saya nak pergi dengan Tuan Haji Mokhtar. Dia kata kenapa? Ya, dia pun dah ada kawan dia juga. Ya, tahu, saya kata tahu. Kenapa? Saya kata sebab dia bersama dengan saya di waktu saya susah dan senang. Terharu. Allah, terima kasih banyak Dr. Tengku. Sangat terharu. Ayah Haji izinkan, Allah izinkan Ayah Haji bersama Dr. Tengku di rumah Allah nanti. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama bermunajat berdoa. Bukan saja untuk kita, untuk semua rakan-rakan Atomian kita, jemaah kita yang baru nak ikut kita. Asal ikut saja mesti berjaya. Barulah boleh cakap, okey, aku nak bawa mak pergi umrah lah. Aku nak bawa ayah pergi umrah lah. Dah duit dah banyak. Betul. Terima kasih doktor. Baik, sama-sama je. Isteri Ayah Haji kirim salam kepada doktor dan isteri dan keluarga. Baik. Doakan. Ya, terima kasih. Akhirnya kita jejak ke Mekah Madinah bersama. Terima kasih kepada Tuan Haji yang walaupun dalam saya tahu sebenarnya dia bukannya ada masa sangat, dia lari sana lari sini, tapi dia celah juga datang. Jadi terima kasih kerana sudi untuk datang ke rumah saya. Terima kasih banyak. Baik, sama Haji. Salam semua. InsyaAllah kita nanti bersama menjadi tetamu Allah. Amin. Mudah-mudahan lebih ramai sahabat kita akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Allah. InsyaAllah.